Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, murid-murid tahun 4 hari ini kita akan belajar sirah, iaitu tajuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, hari ini tajuknya bahagian sirah. Okay, kita akan lihat apakah maksud dakwah. Okay, kita bincang tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dakwah bermaksud menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah serta kembali ke jalan yang benar. Okey, ini maksud dakwah, iaitu menyeru. Okay, dakwah iaitu menyeru dan mengajak umat Islam untuk beriman dan taat kepada Allah. Inilah dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia, sehinggalah Islam tu tersebar luas kepada kita hari ini. Okey, apakah cara berdakwah? Bentuk-bentuk dakwah. Okey, ada dakwah yang berbentuk secara lisan seperti nasihat, tazkirah, dialog, bercerita dan berdebat. Okey, ada juga dakwah secara perbuatan. Contohnya kita berdakwah melalui ziarah, memberikan hadiah, mengutuskan surat, menghantar utusan dan berakhlak mulia. Dengan perbuatan juga kita boleh berdakwah. Okay, contohnya berakhlak mulia. Bila kita berakhlak mulia, orang yang bukan Islam tertarik dengan akhlak Islam, boleh menyebabkan mereka suka dan ingin memeluk Islam. Okey, kita lihat kepada tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, apakah tentangan yang Nabi hadapi daripada kafir Quraisy semasa ingin menyampaikan dakwah? Okey, contoh yang pertama, Nabi menghadapi fitnah. Okey. Fitnah contohnya apa? Orang Quraisy ni menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gila, ahli sihir dan pendusta. Walaupun mereka tahu Nabi sebenarnya seorang yang jujur dan amanah daripada kecil, tak pernah berbohong, tapi mereka suka menuduh Nabi. Bila Nabi nak sampaikan dakwah, mereka kata Nabi ni gila, ahli sihir dan pendusta. Mereka juga mendakwa Nabi ni sebagai orang yang memecah belahkan masyarakat dan pemutus hubungan silaturahim. Bila Nabi dakwah, jadi mereka tentanglah. Mereka tak nak percaya. Mereka kata Nabi ni tak betul lah, apalah. Sebelum ni contohnya mereka menyembah berhala ataupun menyembah selain daripada Allah. Bila Nabi sampaikan dakwah, suruh menyembah Allah, mereka kata Nabi ni penipu, pendusta, Nabi ni ahli sihir. Mereka akan cerita dan suka memecah belahkan masyarakat. Ni kafir Quraisy dan tuduh Nabi mereka memfitnah. Okey. Yang kedua, pemulauan. Nabi juga menghadapi pemulauan oleh kaum kafir Quraisy, iaitu orang kafir Quraisy ni dia menghalang aktiviti jual beli, sebarang bentuk jual beli dan semua bentuk komunikasi. Perkahwinan pun tak boleh. Mereka pulau betul-betul orang yang mengikut Nabi ataupun orang Islam. Kalau kita bayangkanlah di pulau kan, nak makan, nak beli beras, tak ada orang nak jual. Nak beli roti, tak ada orang nak jual. Maksudnya tak boleh nak berjual beli. Langsung tak boleh berkomunikasi dengan masyarakat. Tapi pemulauannya ni bukan sekejap. Pemulauan ni berlaku selama hampir 3 tahun. Lama je dipulaukan sampai lapar, tak dapat makanan, tak boleh nak jual, tak boleh nak beli apa-apa. Okey. Jadi masyarakat kaum muslimin ni rasa tertekan disebabkan oleh kafir Quraisy. Okey, yang ketiga, penyiksaan. Kita pernah dengar kan penyiksaan terhadap Bilal bin Rabah. Macam mana penyiksaan Bilal bin Rabah? Sebab Bilal bin Rabah ni dia beriman kepada Allah dan dia tidak mahu ikut kafir Quraisy. Dia diseksa
dijemur di tengah panas dan diletakkan batu di atas dada dan disuruh untuk mengaku bahawa ada Tuhan lain selain pada Allah. Tapi bila bin Rabah ni tetap dengan jawapan dia Ahad, Allah yang satu, walaupun diseksa. Okey, selain itu berlakunya pembunuhan. Okey, contoh peristiwa pembunuhan keluarga Yasir dan Sumayyah, sahabat Nabi yang dibunuh dengan kejam. Okey, nanti awak semua cari macam mana penyisaan dan kisah keluarga Yasir yang dibunuh. Okey, ni 4 bentuk tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada fitnah, pemulawan, penyiksaan dan pembunuhan. Okey, kita lihat akhlak Nabi Muhammad dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy. Macam mana Nabi melayani dan menghadapi tentangan kaum Quraisy. Okey, ada 4 bentuk. Okey, yang pertama Nabi bersabar. Okey, jadi kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersabar dengan ujian dan cabaran. Jadi kita kena contohi sifat dan akhlak Nabi iaitu sabar. Contoh, saya akan bersabar dan tabah dalam setiap aspek kehidupan. Nabi dia bersabar lah, sebab tu Islam boleh tersebar. Kalau kita nak berjaya, kita kena bersabar dalam menuntut ilmu. Okay, yang kedua, bergantung harap kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah putus asa. Dia memang berserah sepenuhnya kepada Allah dan tak pernah berputus asa. Kalau kita, saya sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap usaha yang dilakukan. Kalau kita hari ini, kita kena berdoa kepada Allah, mengharapkan bantuan daripada Allah. Jangan jadi orang yang berputus asa dan bergantung dengan makhluk. Bila kita bergantung semuanya dengan Allah, kita tahu setiap perkara yang berlaku ada sebab dan ada Allah. Jadi tak adalah ada segelintir manusia yang bunuh diri sebab dia tidak berharap kepada Allah. Okey, yang ketiga, prihatin. Sikap yang prihatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutamakan kaum keluarga dalam berdakwah. Dia dakwah kaum keluarga dia terdahulu, keluarga terdekat, sebelum dia dakwah sahabat dan kaum muslimin yang lain lah, kaum kafir yang lain. Dia dakwah ahli keluarga dulu. Okey, kalau saya akan mengamalkan budaya nasihat menasihati dalam keluarga. Kita nak dakwah orang lain tak boleh, jadi kita utamakan keluarga dahulu. Nasihat, tegur kalau ada silap salah. Okey, yang keempat, berjiwa besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa berhikmah dan tidak pernah berdendam. Walaupun Nabi dia menghadapi pelbagai tentangan daripada pihak musuh, tapi Nabi tak pernah berdendam. Ada yang pernah lawan Nabi tapi telah memeluk Islam. Nabi terbuka menerimanya. Nabi dengan penuh kasih sayang. Walaupun ada pernah sahabat yang sebelum memeluk Islam memang ingin membunuh Nabi. Tapi apabila dia memeluk Islam, dilihat akhlak Nabi, dia sayangkan Nabi lebih daripada nyawanya sendiri. Okey, kalau kita, saya sedia memaafkan kesalahan orang lain dan tidak membalas kejahatan orang lain dengan keburukan. Jadilah orang yang pemaaf. Macam Nabi tak pernah berdendam, kita pun tak perlulah nak berdendam dan kita hendaklah menjadi orang yang pemaaf. Kalau ada orang buat silap dengan kita, kita maafkan. Jangan berdendam. Nanti kita yang sakit hati. Okey, seterusnya kita tengok akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah.
Okey, tadi akhlak Nabi dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy. Sekarang kita tengok akhlak Nabi dalam berdakwah. Okey, yang pertama, Nabi Muhammad SAW sentiasa optimis terhadap janji dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Nabi Muhammad SAW menolak tawaran daripada kafir Quraisy seperti pangkat, harta kekayaan dan wanita. Walaupun kafir Quraisy ni menawarkan kepada Nabi pelbagai jenis kemewahan, tapi baginda tetap yakin dengan pertolongan Allah. Itu meneruskan usaha dakwah sehingga berjaya. Kalau kita hari ini bayangkan, jangan kamu berdakwah, jangan kamu ajak Islam dengan syarat kamu akan dapat kamu akan diberikan harta yang banyak. Boleh tak kita menolak? Diberikan segala kemewahan, diberikan harta dengan syarat jangan sebarkan kebaikan. Sanggup tak kita menerima tawaran tu atau menolak? Tengok Nabi, walaupun ditawarkan dengan segala kemewahan, tapi Nabi tetap menolak dan meneruskan dakwahnya dan yakin bahawa pasti Allah akan bantu. Okey, seterusnya akhlak Nabi dalam berdakwah. Apa dia? Okey, Nabi Muhammad SAW seorang pendakwah penyayang. Seorang pendakwah yang penyayang. Okey, ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Taif, penduduk Taif menolak dakwah baginda dengan mengusir dan mencederakan baginda. Lalu datang malaikat membuat tawaran kepada baginda untuk membinasakan mereka. Tapi Nabi Muhammad SAW menolak. Dia tak nak. Walaupun malaikat cakap, okey, kamu nak tak aku musnahkan kaum yang mengusir kamu ni? Nabi cakap tak payahlah, tak payah. Nabi tidak berdendam. Baginda menolaknya lalu berdoa agar mereka menerima hidayah. Maksudnya Nabi masih ada sikap penyayang. Dia tak nak berdendam. Dia cakap tak apa, sabar, nanti mungkin mereka akan menerima dakwahnya. Kalau kita hari ni bayangkan dengan perasaan marahnya bila diusir, okey, tunggulah balasannya. Tak ada. Tapi Nabi, walaupun malaikat cakap nak tak kamu aku musnahkan kaum yang mengusir kamu ni? Nabi cakap tak, aku takkan terima. Maksudnya jangan musnahkan mereka. Biarlah mereka diberi hidayah. Okey. Seterusnya akhlak Nabi. Nabi Muhammad SAW seorang pemaaf. Kita semua tahu kan, Nabi ni walaupun tegas tapi seorang yang pemaaf. Semasa peristiwa pembukaan kota Mekah, baginda telah membebaskan penduduk Makkah yang pernah melakukan kejahatan kepada baginda dan memaafkan mereka. Ni semua akhlak Nabi yang patut kita ikut dan contohi. Jadilah orang yang pemaaf. Pemaaf tu bukan bermaksud kita kalah ataupun kita bersalah. Tapi kita jadilah orang yang pemaaf supaya hati kita akan tenang dengan memaafkan segala kesalahan orang yang pernah melakukan kejahatan kepada kita. Jangan kita simpan dendam. Okey, ni pengajaran yang dapat kita ambil daripada dakwah Nabi, penentangan dakwah Nabi oleh kaum kafir Quraisy. Ni iktibar yang boleh kita ikut, iktibar yang boleh kita ambil daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Okey, jadilah orang yang pemaaf. Okey, sekian, terima kasih untuk hari ini untuk tajuk dakwah Nabi. Okey, diharap murid-murid dapat mencontohi akhlak Nabi dalam menghadapi tentangan kafir Quraisy ataupun dalam menyampaikan dakwah. Okey, kita boleh mencontohi semua akhlak Nabi
dalam kehidupan seharian kita, terutamanya kita sebagai seorang pelajar, mestilah rajin berserah kepada Allah, bersungguh-sungguh sampai berjaya. Tengok Nabi Muhammad, dia berusaha bersungguh-sungguh sampailah Islam tersebar ke seluruh dunia. Okey, terima kasih.